Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan meneruskan ulang kaji bab 5 iaitu bulatan. Jadi saya telah pun memberikan kepada kamu handout soalan di dalam grup masing-masing. Jadi saya berharap kamu telah pun buat terlebih dahulu sebelum melihat video penerangan langkah kerja yang telah saya buat ini. Okey. Jadi sekiranya ada salah, sila buat pembetulan. Alright. Jadi kita pergi kepada maklumat yang perlu kamu tahu sebelum kamu menjawab soalan ini. Okey. So yang pertama ini kalau kamu lihat berkaitan dengan panjang lengkuk. Okey. Jadi formulanya panjang lengkuk ini dibahagikan dengan lilitan bulatan. Okey. So apakah itu lilitan bulatan? Lilitan bulatan adalah 2 pi J. Okey, ini formula dia. Okey, sudut pada pusat ataupun sudut berada di sektor bulatan tersebut. Okey, contoh kalau saya ada bentuknya sebegini, okey. Jadi ini dinamakan lengkuk kepada bulatan. Okey, sudut sektor tersebut berada di dalam ini. Okey, kalau kamu tengok yang ni adalah sudutnya 90 darjah. Okey, so ini maksud kepada sudut pada pusat. Okey, iaitu sudut sektor ini iaitu 90 darjah. So dia bukan 90 saja. Okey, boleh jadi pelbagai bentuk. Okey, contohnya okey, saya lukis macam ni. Okey, ni lebih 90 darjah ni. Okey, jadi kemungkinan besar yang ni mungkin 130 darjah. Okey, so di sini adalah panjang lengkuk dan di dalam ini adalah sudut sektor tersebut. Okey, yang dipanggil sebagai sudut pada pusat. Alright, dan dibahagikan dengan 360 darjah. Okey, so ini kes untuk panjang lengkuk. Okey. Okey, panjang lengkuk. Bagi yang keduanya berkaitan dengan luas sektor bulatan. Okay, apakah itu luas sektor bulatan? Kamu kena divide by luas bulatan. Okay, apa itu luas bulatan? Okay, luas bulatan adalah pi J kuasa 2. Alright. So bezanya. Okay, kalau kamu nak mudah, okay. Kalau luas, okay, biasanya unit kita akan pakai centimeter square, meter square. So mesti ada kaitan dengan kuasa 2. Okay, kalau panjang lengkuk dia tiada. Okey, itu je cara nak ingat. Okey, tetapi kalau kamu rasa kamu sukar untuk mengingatinya, tak mengapa kerana di dalam kertas soalan ada bahagian formula. Memang terdapat kedua-dua formula ni, jangan risau. Okey. Alright. So yang ni sudut pada pusat ni samalah seperti yang saya terangkan di atas ni. Alright. Dan bahagikan dengan 360 darjah. Alright. Jadi ini penerangan formula yang perlu kamu ingat. Okey, kita pergi kepada soalan yang pertama. Okey, rajah 1 menunjukkan sebuah sektor AOB. Okey, sebuah sektor AOB. So ni AOB. Okey, DO. So ini DO. Alright. Jadi OB di sini adalah 10 cm. Okey, dia berikan kepada kita, okey, OB itu adalah 10 cm. Panjang ini adalah 10 cm. Okey. Jadi di mana lagi 10 cm? Okey, ia berada pada AO. Okey, AO juga adalah 10 cm. Okey. Jadi di sini dengan menggunakan pi 22/7 hitungkan perimeter seluruh rajah. Apa itu perimeter? Okey, perimeter adalah ukur lilit keseluruhan gambar rajah. Okay, ataupun yang berada ukuran di luar ini. Okey, so langkah yang pertama saya akan senaraikan siapakah yang akan terlibat. Okey, kalau kamu perhatikan sini, saya akan menambah sisi AO, sisi OB dan juga BA. Okey, so ada ketiga-tiga ini yang perlu kamu menyatakan terlebih dahulu. Alright. AO, OB, BA. Kesemua sisi ini kena tambah. Okey. Dan yang kedua, masukkan maklumat yang ada dalam soalan ini.
Okey, masukkan maklumat yang ada dalam soalan ini, iaitu 10 cm bagi AO dan OB. Okey. So yang tiada di sini kita panggil dia sebagai panjang lengkok. Okey, ini adalah lengkok kepada sektor ini. Okey. Jadi kita kena apply formula panjang lengkok. Okey, sebelum tu cikgu tulis dulu. Alright, panjang lengkok cikgu tulis sebagai panjang lengkok. Okey, dibahagikan dengan 2 pi j. Okey, kalau kamu perhatikan sudut di dalam sektor itu adalah 120 darjah bahagi dengan 360 darjah. Okey. Jadi kalau cikgu nak panjang lengkok bagi BA ini, okey, cikgu akan bawa 2 pi j ini ke sebelah kanan, iaitu dia akan jadi 2 pi j, okey, darabkan dengan 120 bahagikan dengan 360 darjah. Okey, so apa terjadi? Kita lihat di sini yang bawah ni. Okey, so 120 bahagi 360, ini dia tadi. Okey, didarabkan dengan 2 pi j. Okey, 2 pi j. Pi adalah 22.7 dan j jarinya adalah 10 cm. Okey, so apa yang berlaku di sini? Cikgu tekanlah kalkulator. Apabila cikgu tekan kalkulator, bacaan yang cikgu dapat adalah 440 per dengan 21. Okey, so belum sampai penyelesaian dia lagi, kerana kita baru mengira panjang lengkok bagi BA, sedangkan soalan nak perimeter. Okey, jadi cikgu padam dulu. Okey, so apa yang berlaku? Kamu kena jumlahkanlah, okey, keseluruhan bagi sisi tersebut. Okey, perimeter adalah 10 tambah dengan 10 yang ni tadi. Okey, dan panjang lengkoknya adalah 440 bagi 21. Okey, tambahkan ke semuanya, maka kamu akan dapat 40, 20 per 21. Okey, selesai masalah kita yang pertama. Alhamdulillah. Okey, alright. Kita pergi kepada soalan B. Okey, luas dalam meter persegi. Okey, sektor AOB. Okey, meter persegi. Alright, so sekarang ni formula bagi luas sama lebih kurang yang perimeter, cuma dia akan dibagi dengan pi j kuasa 2. Alright, so kita lihat luas dalam meter persegi AOB. Okay, kita ada luas sektor AOB sama dengan 120 bagi 360. Okay, kalau tak nampak cikgu tulislah. Okay, cikgu panggil luas sektor bahagi dengan pi j kuasa 2. Sebab luas sektor sama dengan sudut yang terangkum di situ adalah 120 bahagi dengan 360 darjah. Okey, saya bawa pi j kuasa 2 ni ke sebelah kanan, maka dia akan jadi begini. Alright. Jadi 10 kuasa 2 ini, maka kamu dapat 104 16 per 21. Okey, tapi di sini cikgu tak tukar lagi dalam meter persegi. Okey, jawapan ini nanti kita kena tukar kepada meter persegi. Alright. Jadi nak tak nak kamu kena convert 10 ini yang dalam sentimeter itu tadi kepada meter, yang mana 1 meter bersamaan 100 cm. So kamu convert lah, nanti kamu tukar. Alright. So selesai soalan yang pertama. Okey, kita pergi kepada soalan yang kedua. Okey, rajah 2 menunjukkan sebuah segi 4 tepat dan 2 buah sukuan. Okey, kalau kamu tengok sebuah segi 4 tepat ni dia. Okey, dan 2 buah sukuan. So ni sukuan bulatan. Okey, kalau sukuan ni sukulah 1/4. Okey, PT dan QS ialah lengkok bagi 2 sukuan. Okey, PT, okey, kalau kita tengok ni mesti ada kaitan dengan panjang lengkok lah. Okey, yang berpusat di U dan R. Okey, pusat U dengan R. So apa yang boleh cikgu highlight di sini? Sudut yang terangkum di sini adalah sudut tepat, yang mana dia mewakili sudut 90 darjah. 90 darjah. Alright. Jadi cikgu lengkapkan. Bagaimana cikgu boleh dapat 15 dengan 18? Okey, kalau kamu perhatikan kita bermula daripada sini. 18 ini adalah panjang bagi RS. Okey, dan RS ni pula mewakili kepada jari sektor ini. Okey, kalau kamu tengok dia dan ini pusat. Okey, kalau dia pergi ke depan ni, okey,
Okey, ke S ni dia adalah jejari. Okey. Jadi jejari ni bergerak sampailah ke sini sama je. Jadi sebab itulah cikgu dapat nilai di sini adalah 18. Okey, bagaimana cikgu boleh dapat 15 pula? Okey, kalau kamu tengok di bawah ini ada 33. Alright, 33. Okey, 18 telah diambil pada sisi QR. Jadi bakinya akan berada di kawasan sini. Alright, so itu sebab cikgu buat 33 tolak dengan 18. Cikgu akan dapat 15 meter. Okey, so ini maklumat yang cikgu dapat lah. Alright, okey, sebelum tu cikgu padam dulu. Okay, agak serabut. Okey, so apa yang terjadi di sini? Kita pergi soalan yang pertama. Perimeter, kawasan yang berlorek dalam meter. Okey, dalam meter ya. Bundarkan jawapan dalam 4 angka bererti. Okey, nanti kita akan bundarkan sama-sama lah. Okey, so yang pertama sekarang ini, langkah yang pertama adalah menyenaraikan terlebih dahulu. Okey, senaraikan terlebih dahulu siapakah yang terlibat dalam ukuran-ukuran perimeter ni. Jadi kalau cikgu tengok di sini ada satu perkara yang perlu kamu tahu. Perimeter kawasan yang berlorek. Nampak ni ada perkataan berlorek. So berlorek tu maksudnya yang berwarna hitam ni lah. Okey, kalau tak ada perkataan berlorek berarti dia kena ambil semua keseluruhan kawasan yang berada di luar ini. Okey, jadi kawasan yang berlorek itu adalah kawasan yang berwarna hitam ini. Jadi yang terlibat itu adalah PQ, QS, ST dan TP. Alright. Jadi apa yang berlaku lagi? Nyatakan, senaraikan. Okey, ukuran yang ada di situ kamu masuk dalam ni semua. Okey, cikgu ada PQ 15, QS cikgu tak ada, ST cikgu ada iaitu 15 dan TP cikgu tiada, yang mana mereka berdua ini mewakili kepada panjang lengkok. Okey, jadi nilai 15 ni kamu tambahlah siap-siap, dia akan jadi 30 tambah QS tambah TP. Alright, so apa terjadi lagi? Saya nak cari QS. Okey, dan pada masa yang sama kalau kamu tengok sektor yang QRS ini adalah sama dengan sudut ataupun sektor bagi PUT. Jadi confirmlah luas di dalam ini ataupun dia punya nilainya adalah sama. Okey, so kita cari lengkung ataupun panjang lengkok bagi PT dan QS yang mana mereka mempunyai lengkok yang sama. Alright, so kita pergi yang pertama. 90 bahagi 360 darab dengan 2 pi j. Ingat ya, sebab perimeter. Okey, 90 adalah sudut yang terangkum di sini. Bagi 360 dan kita bawa pindahkan 2 pi j itu ke sebelah kanan, dia jadi 2 pi j dan jejarinya adalah 18. Jadi cikgu kira guna kalkulator, cikgu dapat 198 per dengan 7. Alright. So sekarang ni, ini baru lengkok yang pertama yang diwakili oleh QS. Dan saya nak PT. Okey, dah tentulah mempunyai ukuran yang sama seperti QS ini. Okey, jadi cikgu buat 30 tambah dengan QS 1987 tambah dengan TP 1987. Maka jawapan yang cikgu dapat adalah 86.57 meter. Okey, dia nak 4 angka bererti, kamu akan bundarkanlah. Bila kamu lihat kalkulator nanti, kamu akan bundar kepada 4 angka bererti. So ini adalah 4 angka bererti lah. Alright, so selesai soalan yang pertama. Okey, soalan A kita telah pun selesai. Alhamdulillah. Okey, baik, kita pergi kepada soalan B. Soalan B adalah luas kawasan berlorek dalam sentimeter square. Okey, kalau anak-anak semua perhatikan di sini dia menggunakan meter. Okey, jadi ada dua caralah. Sama mana jawapan akhir nanti kamu convert kepada sentimeter ataupun kamu tukarlah siap-siap di sini kepada sentimeter. Alright, so luas kawasan berlorek sama dengan luas yang besar tolak luas yang kecil. Okay, kita nak kawasan yang berlorek yang berwarna hitam ni, kamu kena kenal pasti siapakah luas yang paling besar. Luas paling besar adalah yang bentuk besar ni lah, yang dinamakan sebagai PRSU. Okey, dan luas yang paling kecil saya melihat di sini yang berwarna putih ni, kawasan ni kena tolak. Luas yang besar tu tolak dua luas kawasan yang berwarna putih ni, maka kamu akan dapat kawasan yang berlorek. Okey, kita mulakan luas yang paling besar. Luas paling besar ni adalah sebuah segi empat tepat, iaitu
nak cari luasnya adalah panjang darabkan dengan lebar. Okey, panjangnya 33, lebarnya 18. Okey, maka 594 meter. Okey, 594 meter persegi. Alright. Jadi luas yang kecil adalah luas sektor kedua-dua ini. Cikgu cari satu cukup. Sebab apa? Mereka mempunyai luas yang sama nanti. Okey, jadi 90 bagi 360 darab dengan pi j kuasa 2. Okey, so cikgu akan dapat 254.57. So ini untuk satu sahaja sektor. Okey, jadi kita ada dua, maka kena darab dua lah nanti. Okey, jadi kamu apply luas kawasan Blorek ni. Okey, luas kawasan Blorek sama dengan 594 tolak dengan 2 darabkan dengan 254.57. Kenapa darab dengan 2? Sebab ada dua bentuk sektor yang perlu kita tolak untuk mendapatkan luas kawasan Blorek berwarna hitam ini. Alright. So akhirnya cikgu akan dapat 87.86 meter persegi dan dalam sentimeter cikgu tukarkanlah 8786 cm square. Alright. Itu saja untuk soalan yang kedua setelah pun kita selesaikan soalan nombor 2 lagi. Alright. Okey, kita pergi kepada soalan yang ketiga. Okey. Soalan yang ketiga dia bagi tahu diberi luas sebuah bulatan ialah 98.21 cm square dengan menggunakan pi 22/7. Hitung diameter dalam sentimeter bulatan itu. Baik. Bagi yang tak nampak awak boleh lukis. Okey, bagi yang boleh buat terus tak ada masalah. Okey, maksudnya di sini ada sebuah bulatan. Okey, yang mana dia suruh kita dapatkan nilai kepada diameternya. Okey. Kemudian apa lagi? Dia bagi tahu luas dia. Luas bulatan ini adalah 98.21 cm persegi. Okey. So diameter dalam sentimeter bulatan. So saya akan guna pakai maklumat ni. Okey, saya akan guna pakai maklumat ni sebab apa dia kata luas. Apakah itu luas? Luas adalah pi j kuasa 2 sama dengan 98.21. So saya akan apply yang ni untuk mendapatkan jejari dulu. Okey, kita tengok jawapan dia. Okey, jadi luas bulatan cikgu adalah 98.21 dan pi j kuasa 2 sama dengan 98.21 dan cikgu tahu nilai pemalas bagi pi ni adalah 22/7. Okey, cikgu gantikan dan cikgu pindahkan daripada darab kepada bahagi ataupun pindah silang. 7 bawa naik atas darabkan dengan 98 dan 22 pindahkan ke bawah. Maksudnya di sini apabila terjadinya begini dia akan jadi 98.21. Bila saya pindahkan keseluruhan ini dia pindah ke sebelah kanan, dia akan darab silang lah, yang mana yang ni akan darab dengan 7 dan yang ni akan jadi per dengan 22. Dia akan terbalik. Okey. Jadi apa yang berlaku sekarang ni, kamu pun pindah, okey, darabkan dia dan cikgu pindahkan punca kuasa 2 ini. Cikgu pindahkan kuasa 2 menjadi punca kuasa 2. Alright. Okey, jadi punca kuasa 687.47 bahagi dengan 22. So yang ni maksudnya bagaimana cikgu boleh dapat ni? Cikgu darab je. Kamu guna kalkulator, kamu darabkan macam biasa. Kamu dapatlah bentuk seperti ini nanti. Dan bagaimana datang punca kuasa 2 ni? Daripada kuasa 2. Kuasa 2 pindah jadi punca kuasa 2. Alright. Jadi jawapan yang di sini adalah 5.59. Okey, 5.59 cm ini mewakili kepada jejari. Okey, sedangkan soalan dia nak minta kita mendapatkan diameter. Okey, diameter. So, apa yang boleh cikgu katakan? Okey, ini adalah jejari. Jejarinya adalah 5.59. Jadi kalau diameter ukuran dia daripada sini sampai sini. Maksudnya kena darabkan dengan 2 ataupun tambah lagi 5.59. Maka barulah kita akan dapat diameter. So jawapan dia adalah 11.18 cm. Okey. So di sini dia nyatakan dalam sentimeter lah, tak perlu kita ubah kepada meter. Alright. Baik, soalan yang kedua. Lilitan dalam sentimeter bulatan itu. Baik, bagaimana nak dapatkan lilitan bulatan? Apa formula lilitan bulatan? Okey, kalau kamu tengok yang awal hari tu, okey, dalam slide yang pertama tu 2 pi j. Okey. Jadi, cikgu padam dulu. Okey. So
So, apa yang berlaku di sini? Kamu just substitute saja maklumat yang kita pun dah dapat tadi. Okey. So, 2 pi J. Okey. Jejarinya adalah 5.59. Okey. Kamu darabkan dia. Okey. Bila kamu darab, kamu akan dapat 35.14 cm. Alright. So, mudah saja. Okey. Jadi, ada 3 soalan yang telah pun cikgu terangkan. Okey. Sekiranya kamu ada salah, sila buat pembetulan. Alright. So, cikgu berikan yang basic sahaja. Okey, untuk kamu ingat balik. Sebab nanti kita akan kembali ke sekolah, cikgu akan pergi kepada soalan-soalan yang aras yang sederhana, aras yang tinggi. Jadi, saya harap 3 soalan ini membantu kamu untuk menjawab soalan dan sila buat rujukan untuk dalam buku-buku yang lain juga. Okey, dan juga latihan. Sampai sini sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.